الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pada pagi ini sambung kitab Al-Jauhar Al-Mawhub. Aku suka berapa? 103 47 Rumi Jawi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم, kita berhenti kat situ, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannatu bighairi hisab. Kita berhenti kat situ. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dua bardain, sembahyang dua bardain, bardain, barat ni sejuk ni, bardain dua sejuk lah. Dua sejuk. Sembahyang dua sejuk. Dua yang sejuk. Yakni sembahyang fajar. Sembahyang fajar, sembahyang subuh lah. Dan sembahyang asar berjemaah. Niscaya masuk syurga dengan tiada hisab. Kalau sembahyang berjemaah, kena amal ni. Sembahyang subuh macam tadi kita baru buat, sembahyang subuh berjemaah, ataupun sembahyang asar. Sembahyang asar ni payah sikit. Sembahyang subuh sebenarnya payah juga. Masing-masing ada kepayahan masing-masing. Sembahyang subuh payah sebab betul lah, pagi-pagi buta lah, sedap tidur lagi. Asar sejuk juga sebab waktu tu baru lepas panas kan, baru lepas tengah hari tu, masuk waktu dah sejuk dah, iaitu mudah kata 4.30 4.40 kan, pun susah juga. Yang tu pun susah juga nak solat jemaah tu. Subuh pun susah juga. Sebab tu dengan dua solat berjemaah ni masuk syurga dengan tiada hisab. Kita mungkin sekarang kita tak berapa sedar lagi hisab tu, kiraan-kiraan tu bagi kita, alah, kira lah macam mana kot. Tapi nanti kalau semakin hari semakin dekat dengan kematian, cuba bayangkan, hisab ni kiraan, dikira, dia buka balik CCTV, tengok balik, ada yang tak puati, ada dosa, ada pahala. Yang pahala tu okey lah, kalau boleh nak tunjuk lagi ramai orang lah waktu tu. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita duk buat, malu waktu tu. Ada riwayat mengatakan malu sampai gugur. Daging kat muka ni gugur, malu sangat. Sebab apa? Bila tengok, kita tahu berdepan ni, kita berjumpa berdepan ni, tengok macam mana yang zahir kita tengok lah. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita semua berhukum benda zahir je. Zahir tengok, okey, baik. Tapi yang kat belakang, orang tu tak tahu. Dan kita dapat sorok sehingga mati. Nanti dekat kiamat, nanti masa hisab nanti, keluar balik
Kalau orang tengok lah. Kalau ada yang nak tengok, boleh tengok. Ditontonkan. Jadi ia satu perkara yang memalukan lah. Jadi macam mana nak elak perkara tu? Antaranya adalah solat berjemaah subuh dan asar. Mudah-mudahan masuk syurga tanpa hisab. Kita tengok kan dalam TV, dalam berita, kita tengok dalam berita, dia kena tangkap, nak masuk mahkamah ke apa kan, kena tangkap gari tu. Mesti dia tutup kepala, tutup muka, tutup. Ada yang pakai mask, ada tutup. Tutup. Kenapa tutup? Malah dia gari dua-dua tu. Banduan tu gari dua-dua. Yang berita tentang dalam yang nak masuk berita ni tentang dia ni. Orang sebelah ni tak ada kena-mengena. Sebab dia cuma digari bersama supaya payah nak lagi kan gitu kan. Boleh gari dua. Supaya nak lagi tu susah. Kalau katalah nak cari tajuk beritanya yang ini. Tapi sebab digari, orang lain pun kena masuk berita jugalah. Orang masuk, yang orang lain tu pun tutup kepala juga. Padahal bukan nak cerita pasal dia. Dia bukan orang terkenal pun. Tapi dia pun tutup juga. Sebab dia kata, kalau masuk TV ni, memang masuk TV pun. Wartawan ada. Habis, teruk aku ni. Ada jiran kenal. Kenapa dia takut sangat jiran kenal? Kenapa takut? Kan dia memang dah salah. Dah kena tangkap. Kenapa dia takut sangat tu? Ada orang yang tak tahu, akan tahu nanti. Dan dia akan dimasukkan dalam TV. Mungkin juta orang tengok. Dan di padang mahsyar nanti bukan juta, tak tahu nak sebut banyak mana, bilion, trilion, bilion, lion. Jadi, tak boleh tutup dah masa tu. Nak tutup macam mana? Nak tutup muka macam mana masa tu? Jadi, banyaklah caranya untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku. Antaranya, kita sendiri tak buka aib kita. Kita buat salah, Allah tutup aib kita, dan kita tak buka aib kita sebab Allah tutup aib kita. Kita tak buka. Sebab ada orang dia buka aib dia. Malah ada orang dia dengan bangganya dia buka aib dia. Aku dulu, sekarang ni aku taubat dah lah, dah jadi orang AJK masjid dah. Tapi dulu kau cakap je. Anak dara mana? Tempat mana yang aku tak, gangster aku ni tempat mana yang aku tak masuk kampung. Semua dia cerita balik dalam keadaan bangga. Itu dia buka balik aib dia. Orang tak tahu jadi tahu. Ada pula program-program yang cerita balik. Dia kena cerita balik kesalahan dia buat tu. Buka aib tu. Patutnya wajib dia tutup aib yang Allah telah tutup. Dan kalau Allah dah telah terbuka aib tu, tak apalah. Memang semua dah tahu. Kalau Allah tutup, orang tak tahu, wajib tutup. Tutup aib sendiri itu kena tutup. Ada program tu pula suami isteri. Mungkin datang buat program motivasi. Isteri dia kena cerita kat suami dia apa-apa benda-benda kesalahan yang suami dia tak tahu. Kalau suami yang dah tahu tu tak apa. Suami pula kena cerita kat isteri kesalahan-kesalahan yang isteri tak tahu. Depan orang ramai. Ada? Itulah. Sepatut aib tu ditutup. Ada pula, ini daripada barat, dia buat keliling ramai, 10-20 orang, masing-masing cerita tentang kesalahan masing-masing. Konon-kononnya atas dasar dah bertobat. Semua tu buka aib. Bila buka aib, maka Allah akan buka aib dekat akhirat nanti. Siapa yang tutup aib dia, maka Allah tutup aib dia kat akhirat nanti. Tutup aib diri sendiri ni. Macam tu juga dia tutup aib orang. Dia tahu orang ni ada masalah dulu ni gini, tapi sekarang dah baik dah. Tutup tak cerita tentang aib orang. Pun Allah antara cara untuk Allah tutup aib kita sendiri kat padang mahsyar. Dan antara caranya adalah tak susah pun. Tak susah ke? Sembahyang subuh dan sembahyang asar berjemaah. Kan nampak macam tak susah, tapi susah oh. Kalau tak susah, ramai orang boleh buat subuh dan asar. Ramai orang boleh buat. Tapi orang tak boleh buat lah. Berapa yang terpilih? Berapa persen je yang terpilih daripada tempat ni? Yang subuh dengan asar. Maghrib tak kira. Maghrib, martabat solat berjemaah yang terakhir. Sebab yang paling senang untuk dibuat. Walaupun paling senang pun tak penuh juga masjid. Itu yang paling senang. Dan sebab dinamakan keduanya sembahyang bardain. Kenapa namanya dua sembahyang bardain? Dua sembahyang sejuk.
Yakni 2 sejuk kerana sembahyang akan keduanya pada dua waktu sejuk pada siang hari, iaitu pagi dan petang. Malam sejuk, petang tu pun dah sejuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an 10 jasanatin wa maha anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa hadir sembahyang jemaah, dia datang sembahyang jemaah, di surat ditulis Allah Ta'ala baginya perginya dan kembalinya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan diangkatkan baginya 10 darjat. Ini biasa kita dengar hadis ni dulu. Maka kalau kita pergi solat jemaah, ada riwayat lain kata setiap langkah di 10 kebajikan dapat 10 pahala, dihapuskan 10 dosa. Bila sebut 10 dosa, dosa kecil lah. Dan diangkatkan 10 darjat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Dan sabda Nabi, tiada sembahyang bagi orang jiran masjid, yakni sembahyang yang afdal melainkan di dalam masjid. Secara umum Nabi kata, tak ada sembahyang bagi orang jiran masjid. Ini kalau mazhab lain dia ambil sampai situ aja. Tiada sembahyang bagi orang jiran masjid. Maksudnya jiran yang jiran masjid, maksud jiran masjid kalau azan tu dia boleh dengar kat rumah dia. Dia panggil jiran masjid tu. Ada kata maksud jiran masjid 40 buah rumah daripada masjid. 40. Kita ni lah. Dan kata Nabi, tak ada sembahyang. Tak ada sembahyang. Dengan setengah mazhab kata tak ada sembahyang tu, setengah pendapat ulama kata tak ada sembahyang tu maksud tidak sah sembahyang. Kalau tak sah sembahyang, ramai tak sah sekarang, ribu. Mujur tu bukan mazhab Syafi'i lah. Cuma ada pendapat kata keras lah tu. Ada kata mazhab Hambali. Maksud Nabi kata la salata, tak ada sembahyang li jaril masjid, bagi jiran pada masjid kalau tak salat jemaah. Maksud kalau mazhab Hambali dia ringan sikit. Tadi pendapat ulama tadi agak jarang kita dengar lah. Tak sah sembahyang kat rumah, berdosa, dan tak sah sembahyang kat rumah kalau dia tu jiran masjid. Jadi nak cari rumah, nak cari apa, jangan cari 40 biji 40 buah rumah daripada masjid. Sebab apa? Kalau tidak berdosa, mengikut pendapat ulama tu. Tapi kita kalau cari rumah, kita kena cari dekat masjid dulu. Gitu, dekat dengan masjid. Soalannya kita cari dan kita beli rumah dekat masjid, adakah kita pergi masjid? Tak juga. Jadi pada mazhab Hambali dia ringan sikit. Sembahyang masih lagi sah kalau dia jiran masjid. Kalau dia jiran masjid, sembahyang masih lagi sah. Sembahyang di rumah masih lagi sah, tapi berdosa. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i apa maksud dia? Paling ringan, yakni sembahyang yang afdal melainkan di dalam masjid. Itu mazhab Syafi'i lah. Sembahyang kat rumah sah, tak berdosa, tapi afdal sembahyang kat masjid. Cuba kita bayangkan kalau kita dilahirkan mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Berdosa jiran masjid, tak datang sembahyang berjemaah di masjid tanpa uzur bagi lelaki. Maka hadis ini, itu baru kita lelaki yang besar, dewasa. Macam mana kalau anak-anak yang dah balik tu, umur 15, 14, 15, sama lah. Sekarang budak-budak mari masjid. Masuk budak-budak tu yang dah balik. Umur, kalau lelaki tu, kalau orang Melayu dalam 13, 14, 15 area tu lah dia mula balik. Ada datang masjid, payah nak cari. 1% pun tak sampai. Kita panggil budak lah kan, yang baru balik ni umur 13, 14, 15, yang datang masjid untuk solat berjemaah tidak sampai 1%. Ada kata di kajian secara umum 0.001%. Itu yang datang. Itulah generasi itu yang akan ganti nanti. Akan ganti generasi sekarang. Nantilah mungkin lagi berapa generasi itu, mungkin lagi kalau kata umur dia 13, 14, 15, lagi 10 tahun dia akan kahwin, tak datang surau masjid lagi. Lagi 10 tahun lagi tu dia sibuk kerja, tak datang lagi. Lagi 10 tahun, mana 30 tahun setelah itu. Generasi sekarang ni lagi 30 tahun dia yang akan datang masjid. Bukan, dia akan yang sepatutnya datang masjid. Soalannya dia tak datang. Kalau tak datang, masjid akan datang, tak tahulah macam mana, kosong.
Jadi itulah memang susah. Maka hadis ini ditanggungkan atas sembahyang fardu, cerita sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu mengikut 3 mazhab yang tadi yang sebut tadi. Yang pertama, pendapat ulama pertama, siapa jiran masjid sembahyang kat rumah tanpa uzur lelaki tak sah. Pendapat kedua, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Siapa jiran masjid tak sembahyang berjemaah dekat masjid sah tapi berdosa. Pendapat kita lah yang kita duk pegang, mazhab Syafi'i. Jiran masjid tak sembahyang berjemaah di masjid tak berdosa, sah sembahyang di surau, sah sembahyang di rumah tak berdosa tapi rugi. Rugi. Maka hadis ini ditanggungkan akan sembahyang fardu lah. Barang yang dihubungkan dengan dia dan yang berkaitan dengan solat fardu, maka ada 5 lah. Maka diperbuat akan dia pada masjid itu afdal, itu yang terbaik pada mazhab Syafi'i. Dan barang yang lain daripada demikian itu, selain daripada sembahyang fardu, itu diperbuat akan dia di rumah afdal daripada diperbuat akan dia di masjid. Selain daripada solat fardu, buat kat rumah lagi besar pahala daripada buat kat masjid. Solat apa? Sebelum subuh solat 2 rakaat. Sembahyang kat rumah lebih besar pahala daripada sembahyang kat masjid. Yang sembahyang kat masjidnya tak itu masjid lah, mana boleh kat rumah kan. Sembahyang duha kat rumah lebih besar pada kat masjid. Sembahyang 2 rakaat qabliyah sebelum maghrib, 2 rakaat dekat rumah lebih besar pahala daripada kat masjid. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah 2 rakaat, sembahyang kat rumah lebih besar. Macam itulah yang lain-lain. Sembahyang witir kat rumah lebih besar, sembahyang tarawih kat rumah lebih besar pada kat masjid. Bagi yang bab tarawih tu khilaf ulama. Ada kata di masjid, sebagian ulama kata di rumah lebih besar, lebih afdal. Sembahyang tarawih kita ambil sebab ada khilaf ulama, tak apalah. Yang lain tak ada khilaf ulama. Selain daripada tarawih dan witir pada bulan Ramadan, itu ada khilaf. Sebagian kata di masjid lebih afdal, sebagian kata di rumah. Selesailah tu. Khilaf biarlah, kita ambil lah di masjid. Selain daripada tu, solat sunat semua afdal dekat rumah. Apa sembahyang? Semua afdal, lebih baik buat di rumah berbanding di masjid. Di masjid sembahyang fardu lebih afdal daripada di rumah. Sembahyang fardu di masjid lebih afdal daripada sembahyang fardu di rumah. Sembahyang sunat di rumah lebih afdal daripada sembahyang sunat di masjid. Sembahyang sunat di rumah lebih afdal daripada sembahyang sunat di masjid. Cuma itulah macam kita lah, masalah kita lah tu. Masalah kita apa? Kalau buat di rumah, buat tak? Tak buat. Jadi buat masjid tak apalah, afdal. Jadi masalah afdal aja. Sunat tetap sunat. Buat dekat rumah pun sunat, buat dekat masjid pun sunat. Solat sunat tadi. Buat di rumah pun sunat, buat di masjid pun sunat. Cuma nak lebih pahala lagi buat di rumah. Cuma itulah. Kalau lah kita katalah kita boleh buat 20 rakaat sembahyang tarawih bulan Ramadan, bulan yang diikat syaitan. Syaitan tak mampu untuk kacau waktu tu. Cuba buat tarawih kat rumah 20, boleh? Tak boleh. Tapi buat di masjid kadang-kadang boleh. Cuba buat 8 rakaat aja dekat rumah, tak mampu. Sedangkan syaitan tak ada waktu tu. Syaitan tak ada tu masuk kena ikat lah. Ataupun masuk kena ikat tu tak boleh lah. Dia nak hasut tak boleh dah. Pun tak boleh buat 8 rakaat kat rumah, campur witir 11, tak boleh. Tapi di masjid kenapa boleh buat tiap-tiap malam? Maknanya ada kekuatan kalau buat kat masjid. Ada kekuatan kat situ untuk dibuat kat masjid. Jadi daripada kita kata alah buat kat rumah afdal, tapi tak buat pun, lebih baik buat kat masjid je lah. Kita tengok kemampuan kita. Susah tau. Kalau azan, kita dengar je azan subuh, kita terus sembahyang kat rumah. Habis 2 naik motor baru pergi. Susah tau nak buat. Susah. Susah sangat nak buat. Tapi kalau di masjid, senang. Sampai-sampai, sempat lagi ni, sembahyang kat luar. Tak susah pun rasa. Jadi, kalau macam tu mana lagi bagus? Buat kat masjid lah. Sebab lebih mudah. Kerana bila di masjid, dia akan ada kekuatan. Di masjid, apabila bertemu beberapa orang, dia jadi lebih kuat. Umat Islam ni, dia umat yang berjemaah. Dia bukan duduk seorang-seorang macam apa. Dia duduk seorang-seorang, kenduri orang kat kampung tu ada kenduri, dia tak pergi. Kenduri kahwin dia tak pergi. Masjid dia tak datang berjemaah. Jiran sebelah dia tak peduli. Dia buat hal dia je. Tak, itu bukan cara Islam yang sebenar.
Cara Islam dia mesti bermasyarakat. Sebab boleh masuk neraka kalau jiran kebuluh. Sedangkan jiran kebuluh tu dia punya pasal lah, dia yang kebuluh dia malas kerja. Contohlah dia malas kerja kan. Mati kebuluh, sebelah tu berdosa. Maknanya kita tak boleh duduk sendiri je. Kau jangan kacau aku tak kacau kau. Tak boleh. Dia mesti ada time gotong royong, kena pergi gotong royong. Ada time masjid, kena pergi masjid. Ada time program, kena pergi program. Ada keduri, kena pergi. Ada time kematian, kena pergi ziarah. Semua. Ada time susah, kena pergi ziarah orang susah tu. Itu Islam. Dia bukan duduk sorang-sorang macam kera sumbang. Tidak. Tak. Dia mesti. Jadi kalau macam itulah keadaannya, antara tempat untuk paling mudah untuk berkumpul adalah di masjid. Paling mudah untuk berkumpul adalah di masjid surau. Jadi sebab itulah datang untuk solat berjemaah. Sebab dia lebih afdal. Malah dia dapat bermasyarakat, tambah masyarakat lagi. Itulah Islam sebenarnya. Dia hidup secara bermasyarakat, berkumpulan. Malah sembahyang bila berkumpulan dia jadi kuat. Buktinya tarawih kan? Bila berkumpulan dia jadi kuat. Kalau seorang-seorang dia jadi tak kuat. Dia jadi tak kuat. Kita ni. Dan barang yang lain daripada demikian itu diperbuatkan dia di rumah afdal. Selain daripada itu buat kat rumah lebih afdal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang berjemaah itu rahmat. So dapat datang sembahyang jemaah tu rahmat tu. Rahmat besar. Dan iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ini pahala besar. Dunia dan barang di dalamnya, isi dunia. Tak boleh nak menandingi kelebihan solat jemaah. Dan bermula jemaah itu rahmat, yakni melazimkan akan jemaah al-muslimin dan muafakat dengan mereka itu menyampaikan rahmat atau sebab bagi rahmat. Jika rahmat nak turun ke atas seorang, dalam keadaan orang tu semua berjemaah, rahmat nak turun kat seorang je sebab dia baik ke dan sebagainya, dia buat baik apa, maka nak turun dekat dia, dapat tempias orang sebelah. Sebab tu kena jemaah. Mesti kita duduk dalam berjemaah. Tak boleh seorang-seorang. Dan bercerai itu azab. Bercerai itu maksud duduk seorang-seorang tu azab. Azab tu maksud tak elok. Yakni tiada muafakat dengan mereka itu sebab bagi azab. Kalau katalah azab nak turun kat situ sebab dia berjemaah, azab tak jadi turun macam tu mudah kata. Dia angkat azab kerana ada orang yang tak layak terima azab. Sebab tu kata, kenapa Malaysia ni tak jadi macam negara-negara yang lain? Kalau kata gempa bumi mati 1,500 orang. Kat China biasa je berlaku. Dekat India accident kereta api, kita panggil accident lah kan, kereta api mati berapa? Mati 500 orang. Biasa je. Tapi kita tak dengar. Kalau dengar mati berapa? 4 orang mati accident kereta. Allah, dah seramai dah. Terasa ramai dah. Kenapa kita kematian yang mengejut kita tengok ni, kematian ramai ni, tak seramai macam tsunami gitu. Berapa aja nak banding kan Indonesia ke tempat-tempat yang mati sekali mati. Kalau gempa bumi, tanah runtuh, gunung berapi, mati itu mati mai ratus-ratus, ribu-ribu. Kita mati tak sampai puluh-puluh sekaligus mati tu. Mati sekaligus. Accident bas. Mati 6 orang. Itu teruk dah tu. Masuk berita seminggu ulang cerita tu. Nak beritahu, melampau sampai 9 orang mati, 10 orang mati dalam bas. Tempat lain macam kat India, satu bas mati semua. Biasa. Malah ratus-ratus biasa. Kenapa gitu jadi? Maka bila kita buat kajian sikit, kerana masih lagi ada para ulama yang mana kerana mereka, kalaulah azab tu dari sudut penyakit ke sebagainya, bila azab tu bencana alam ke,
azab tu sepatut turun. Jadi tak turun, terangkat kerana ada orang-orang yang masih lagi ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Macam tu juga bila dalam keadaan berjemaah, kemudian katalah nak turun azab di kampung tu, tak jadi. Sebab apa? Sebab ada Tok Imam lagi. Contoh gitu lah. Sebab apa? Sebab ada orang baik. Malah kalau ada wali dalam tu, wali yang tak dikenali lah, ada wali dalam tu, lagilah diangkat. Tu kadang-kadang kita tengok, kenapa banyak sangat maksiat tapi tak kena bala pun. Sebab masih lagi ada orang ikhlas. Antaranya orang yang berjemaah. Dalam salah ada lagi orang tu, orang baik, ada lagi. Maka azab tak turun di situ. Kalau tak ada semua, memang azab turun lah. Bila azab turun, bila azab turun, dia akan kena bagi orang yang buat jahat, dan orang yang tak buat jahat pun kena. Maka terelaklah. Sebab tu kalau sampai satu-satu tahap, bila orang-orang baik ni, dia tidak nahi mungkar, dia cuma amal ma'ruf je, suruh buat baik je, nahi mungkar dia tak ada. Waktu tu azab dah tak boleh dah, terpaksa turun juga macam tu. Tak tertahan dah. Walaupun ada orang baik, waktu tu orang buat jahat pun kena, orang buat baik pun kena. Contohnya ada orang baik tu, tapi terlalu banyak sangat. Contohnya zina secara terang-terangan. Itu antaranya. Bila zina secara terang-terangan, akan turun bala waktu tu, tak kira siapa dah kena. Sebab apa? Sebab benda tu benda terlalu besar. Tapi kalau benda-benda yang tak besar macam tu, yang tak ada daripada hadis, yang tak besar tapi besar dari sudut dosa, cuma taklah sampai tahap azab tu turun kena dekat orang yang jahat dan orang yang baik. Tak sampai tahap, maka dia masih lagi tertahan azab. Sehingga satu tahap. Antara tahapnya apabila rasuah berleluasa. Tunggulah. Waktu tu azab tak tertahan. Orang baik kena, orang jahat pun kena sekali. Orang yang rasuah. Jadi adalah beberapa dosa yang bila tersebar, azab tak tertahan. Tapi secara umumnya, azab akan tertahan kerana ada orang baik kat situ. Malah lagi ramai ataupun lagi jahat ada orang di tempat itu, lagi alim ada orang kat tempat tu. Dia gitu, dia seimbang. Kita cakap, ramai jahat dia duduk kampung tu, duduk kawasan tu, duduk daerah tu ada jahat, maka dekat daerah tu ada orang teralim. Sebab dia memang seimbang. Kat mana ada orang paling jahat, kat situ ada orang paling alim. Nak bagi seimbang. Faidatun, dibandingkan sembahyang berjemaah itu seperti air yang banyak, tiada menjadikan dia oleh kedatangan najis, melainkan mengubahkan rasanya atau warnanya atau baunya. Dia kata kat sini, sembahyang berjemaah tu umpama air yang banyak. Kan berjemaah kan ramai-ramai kan, air yang banyak. Okay? Kalau najis masuk dekat air yang banyak, dia kata kat sini, air tu kekal mutlak kalau tak berubah bau, warna dan rasa. Jadi itulah perumpamaan solat berjemaah. Solat berjemaah ni perumpamaan air yang banyak. Jika ketika sembahyang tu ada kesalahan kecil yang tidak membatalkan, tapi kurang pahala, kurang kualiti sembahyang, tapi dia sembahyang jemaah. Beberapa orang sembahyang dia cukup-cukup makan aja. Banyak masalah, tak khusyuk, berangan, bacaan tak sempurna yang tidak membatalkan. Nak kira dia cukup-cukup makan, cukup-cukup luluh je sembahyang dia. Tapi oleh sebab dia sembahyang ramai-ramai, dia dapat pahala macam sempurna juga. Ada sebut sini. Macam olah-olah macam air yang banyak, najis masuk, kata air banyak satu kolah masjid ataupun 2 kolah. Jatuh tak cicak. Bila jatuh tak cicak, air tu kekal mutlak, ambil tak cicak tu buang. Tapi kalau satu baldi, satu tempayan air, jatuh tak cicak, tak boleh dah. Air tu air mutanajis, walaupun tak berubah air itu. Itulah perumpamaan sembahyang berjemaah dengan sembahyang seorang. Sembahyang seorang ada salah sikit, dah turun martabat sembahyang, kualiti sembahyang turun. Malah boleh jadi dengan dia sembahyang seorang tu ada kesalahan menyebabkan batal sembahyang dia. Tapi kalau dia sembahyang jemaah, ada kesalahan-kesalahan tertentu yang sepatutnya turun martabat sembahyang, turun kualiti dia, tapi tak turun juga sebab dia sembahyang jemaah. Seumpama najis masuk dalam air yang banyak sebab ramai sembahyang. Dia sebut sini. Bersalahan air yang sedikit jadi najis ia dengan kedatangan najis, dan jikalau tiada berubah sekalipun. Air sikit ni sembahyang seorang lah. Lepas tu lagi ramai tempat tu sembahyang, lagi afdal, lagi bagus. Sebab lagi air tu lagi banyak.
masuk najis tidak mempengaruhi status air tu, kekal mutlak sebab air banyak. Contoh air laut. Masuk babi pun, dalam tu bangkai babi, tetap juga mutlak. Bukan dekat babi tu lah, dekat tempat lain, tepi-tepi tu. Tetap juga mutlak. Walaupun babi di depan ni. Ambil air kat sini, tak berubah, tak ada bau babi, tak ada bau warna, rasa tak ada. Boleh ambil wuduk walaupun babi duduk berjalan, bukan berjalan lah, babi duduk mati, bangkai dia. Sebab air banyak satu laut. Tapi kalau satu kolah, masuk babi, bangkai, berubah. Jadi begitulah perumpamaan. Lagi ramai tempat tu sembahyang, lagi besar. Bila jadi masalah kecil-kecil, malaikat tak tulis. Masalah kecil-kecil kesalahan kecil-kecil, malaikat tak tulis Sebab seumpama banyak air. Najis tidak boleh mempengaruhinya. Atau dikatakan adalah orang sembahyang, seorang diri itu seperti binatang yang asing daripada taulannya. Tiada kuat ia. Seumpama binatang yang bukan jenis berkumpulan. Kan ada binatang berkumpulan, ada binatang seekor-seekor dia kan. Seumpamanya binatang yang seorang-seorang, yang sembahyang seorang ni. Maka mudah diambil akan dia oleh harimau. Harimau datang senang dikejar. Bersalahan yang berhimpun serta taulannya. Bersalahan sembahyang berjemaah. Demikianlah syaitan kuat ia atas orang sembahyang seorang diri dan tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjemaah. Syaitan kalau sembahyang jemaah dia kurang kuat sikit. Dia tak, kacau pun tak berapa nak berkesan. Tapi berkesan juga tak berapa. Tapi kalau sembahyang seorang, 10 ekor duduk bertenggek atas kepala dia. Masuk ke hidung. Lepas tu terasa nak menguap. Masuk ke mulut pula. Masuk dalam darah. Masuk dekat kepala, kat otak ni. Setan ni dia boleh masuk kat dalam darah. Masuk kat otak, dia pun kacau, suruh fikir benda-benda. Jangan bagi khusyuk. Lepas tu masuk dekat lutut, bagi lutut rasa lenguh-lenguh. Buat hal lah. Dia buat masuk kat mana lagi? Ada masuk kau tekak. Lagi garu tekak. Rasa nak terbatuk aja. Setan tu. Tak padahal lepas semayang tak batuk. Tapi masa semayang sibuk nak batuk. Apa hal lah? Setan tu. Lepas tu macam-macam lah dia boleh buat. Sebab ada seorang. Maka dia pun kajak kawan-kawan dia. Dia WhatsApp lah, dia viral kan. Weh, ini semayang seorang ni, best ni, jom. Kita kenduri kan dia. Ramai-ramai datang, 10 ekor datang. Bertenggek kat kaki, bertenggek dekat kepala, bertenggek kat macam-macam. Tapi kalau ramai-ramai, dia tak boleh sangat sebab dan kita semayang rapat-rapat. Nabi tu semayang rapat-rapat, syaitan tak boleh masuk ke situ celah tu. Dia nak ikut belakang, nak ikut depan, nak lompat kat tu, lompat kat ni. Masa nak semayang tu ada azan. Bila azan dia lagi jauh. Lepas tu lepas dah tak dengar azan dia patah balik. Baru nak dekat bunyi qabat balik dia lagi jauh lagi. Sempat 1-2 rakaat tak diganggu syaitan sebab sementara syaitan nak datang balik tu lepas tak bunyi azan iqamah. Lepas datang pula nak kacau kat mana ni? Masuk ke tepi, nak masuk tepi. Tak boleh. Kau depan lah, kau belakang, kau depan, kau depan. Tak apalah. Dapatlah juga seekor 2. Tapi tu pun tak apa nak boleh kacau juga. Macam tulah perumpamaannya tu. Macam tu. Macam kalau kita tengok, siapa biasa tengok yang National Geographic tu, kadang-kadang dia cerita pasal binatang. Kalau binatang tu ramai-ramai, dia macam bukan kebau apa benda tu, buffalo tu kan. Dia ramai-ramai, bila datang citah ke harimau ke apa kejar, dia lari ramai-ramai. Tapi bila satu tu je, tiba-tiba je dia sakit kaki sikit. Tali kasut dia tercabut, dia nak pakai dulu kejap, duduk kejap aje. Yang lain dah pergi dah. Ni dia sekor aje. Ataupun dia tiba-tiba dia pergi kot ni. Siap. Yang tadi tu. Tapi kalau ramai-ramai lagi, harimau tadi dia tetap lagi follow. Dia tak tahu nak tangkap mana satu, ramai sangat. Malah kalau dia terkam mana-mana, silap dia mati kena pijak. Tapi bila tiba-tiba sekor tu entah macam mana pening ke apa, pergi sekor-sekor seorang pula. Sekor-sekor je dia pergi sana. Tengok 3-4 ekor dia datang. Itu perumpamaan setan bila tengok Allah jemaah. Payah betul lah. Tak ada tempat lain lah yang senang sikit. Ada kat rumah tu depan tu. Cuba pergi depan tu. Lagi senang macam tu lah. Umpamanya. Dan lagi sembahyang orang yang seorang diri itu tiada disurat baginya pahala suatu melainkan barang yang diakalkan dia. Orang sembahyang seorang diri, malaikat akan cek satu-satu apa yang dia sedar. Dia ni sembahyang sedar tak tengah sembahyang? Tak, dia berangan. Maka tolak markah begitu. Akhir sekali tolak, kita ambil lah mudah-mudah kata sebagai contoh sembahyang tu 100 markah. Betul lah. Tolak
tak pakai kepiah. Sebab sembahyang kat rumah tak pakai kepiah, tolak satu. Baju main pakai aja, tak ada baju khusus, tolak satu. Tolak tu bukan tolak tak sah, tolak markah pahala. Memang sah, tak pakai baju pun sah, jenis tu tak aurat. Tolak, tak pakai minyak wangi, minyak, tolak satu. Tak khusyuk, tak itu, tak cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak cukup 3 kali. Tolak. Akhir sekali yang 100 markah tu dapatlah 41 markah. Sebab banyak kena tolak, banyak. Okey. Kalau sembahyang kat masjid macam tu juga. Dia banyak juga, dia buat tolak juga, tapi tak kira 41. Tu dia kata apa kat sini? Melainkan barang yang diakalkan. Dan sembahyang berjemaah itu disuratkan baginya pahala sembahyang yang sempurna. Dia dapat pahala 100 walaupun dia berangan, walaupun dia tak pakai minyak wangi, walaupun dia tak pakai, dia adalah buat yang tolak markah tu. Sembahyang pun lembik, Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak tak nak sembahyang. Tolak markah tu kalau kat rumah. Tapi kalau solat jemaah tak tolak, tetap dapat 100 juga. Ni tu perumpamaan je pahala 100 tu. Dan kata Imam Razi, ia nakal daripada setengah ulama, sembahyang berjemaah itu hablullah yang disurat akan kita berpegang dengan dia seperti firman Allah. Dan kata Imam Razi, setengah ulama kata sembahyang berjemaah itu hablullah, tali Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada sambung tapi dalam kitab tak tulis. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah olehmu dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan jangan kamu berpecah. Maka dinamakan dia tali, hablullah, tali Allah, kerana jalan yang sebenar itu sangat picik. Kerana jalan sebenar itu sangat sempit. Dan senya telah gelincir padanya kebanyakan makhluk. Bagi barang siapa yang berpegang dengan tali Allah, maka senya sejahtera daripada tergelincir. Dalam sembahyang tu, maksudnya nak betul-betul dapat sembahyang seorang-seorang tu susah, memang tergelincir. Tak boleh nak dapat sempurna, memang akan tergelincir. Nak cepat habis, banyak yang tinggal, yang sunat-sunat, macam-macam, maka mudah tergelincir. Jadi berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah. Apa maksud berpegang dengan tali? Sebagai ulama kata, solat jemaah. Okay. Dan lagi sabda Nabi SAW, telah menjadi Allah SWT, Allah telah jadikan akan satu dusun di dalam syurga. Taman, dusun tu taman dalam syurga. Dikatakan baginya Madinah Al-Jalal, nama tu. Siapa nak taman dalam syurga, nama taman tu Madinatul Jalal. Dan padanya mahligai. Dalam Madinatul Jalal tu ada mahligai, ada istana. Dikatakan mahligai uzmah, yang sangat gah. Dan padanya satu rumah. Dekat mahligai tu ada satu lagi rumah, dikatakan baginya Baitur Rahmah. Dan padanya 4,000 sarir. Sarir ni katil. 4,000 katil. Cuba bayangkan besar manalah rumah tu. 4,000 katil. Di atas tiap-tiap sarir tu 4,000 hurul ain. Ambil atas satu katil tu ada 4,000 bidadari. Hurul ain, bidadari. Hurul ain ni sesuatu yang bermata comel, macam itulah asalnya. Tapi maksudnya hurul ain ni adalah bidadari. Tapi asalnya sesuatu yang bermata. Sebab tu kalau perempuan bila buat lukisan, mesti dia buat mata tu besar, nampak comel. Gitu. Mata macam mana entah nak cakap. Dia ambil perumpamaan tu lah. Jadi 4,000 ada bidadari atas tu. Dan padanya barang yang tiada melihat oleh mata. Tak pernah tengok macam tu punya bidadari. Tak pernah tengok macam tu punya katil yang banyak. 4,000 katil. Tak pernah tengok rumah yang macam tu, tak pernah tengok mahligai yang macam tu. Allah. Okay? Dan tiada mendengar telinga, dan telinga tak pernah dengar cerita tu. Macam mana punya hebat, lawa macam mana bidadari tak tahu lah, tak pernah dengar. Dan tiada terlintas atas hati, tak pernah pun teringin terlintas. Yalah, dalam syurga kan semua tak pernah ni. Sembah seseorang, ya Rasulullah, bagi siapa tu? Untuk siapa? Sabdanya, bagi orang sembahyang 5 waktu berjemaah. Bagi orang sembahyang 5 waktu.
Jadi semayang lewat tu. Lepas tu ada orang perempuan tanya, habis perempuan macam mana? Tak ada bidadara? Tak ada. Tak ada, jangan buat hal, tak ada bidadara. Sebab bidadari untuk lelaki. Dia dalam syurga, apa yang kita suka di dunia, itulah kita dapatkan syurga. Cuma, dia punya grade tu, grade A yang tak pernah terfikir. Kita suka apa? Kita suka makan apple. Dekat syurga ni nanti adalah apple. Tapi apple bukan macam ni, apple grade A. Cuma tak pernah terbayang. Sedap tu tak pernah terbayang. Macam itulah, apa orang lelaki suka dekat atas dunia? Perempuan. Sebab tu ada bidadari. Paling suka. Sebab tu ada bidadari dekat syurga. Apa yang dia suka? Perempuan, dia tak suka, dia bukan paling suka lelaki, dia paling nak suka benda lain. Dia suka baju-baju comel-comel, dia suka pinggan mangkuk. Nanti dapatlah pinggan mangkuk. Macam tu lah kot. Apa-apa yang dia suka, dapatlah nanti. Dia di syurga, apa yang kita suka, itu yang ada. Sebab tu tak ada pernah kisahnya bidadara. Kalau perempuan aja di syurga mesti dikahwinkan dengan orang juga. Maksudnya kata, perempuan tu, dia meninggal dalam keadaan tak berkahwin. Nanti di syurga nanti, dia akan kahwinkan dengan orang yang lelaki yang tak kahwin juga, yang tak ada isteri. Walaupun lelaki tu tak ada isteri, bidadari berjuta. Banyaknya. Waktu tu, paling lemah, paling kurang. Satu orang tu, 70 horsepower. 70 kuasa kuda horsepower. Itu paling bawah tu. Yang jenis tak buat sembahyang sunat. Jenis tak puasa sunat, tak ada sedekah, buat yang wajib-wajib aja. Tu pun 70 horsepower. Kita ni yang lepas sunat. Lepas sembahyang ada sedekah banyak, itu tak tahulah berapa ribu horsepower. Jadi jangan risaulah ada 4,000 hurul ain pun. Don't worry. Bukan 4,000, 40,000 pun. Dan riwayat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Ni saya pernah cerita dulu kat sini ni. Bahawasanya datang baginya perniagaan di Mesir. 400 dengan muatannya 400 unta. Pernah cerita lama dulu kat sini saya ingat lagi. Pernah cerita tapi masa tu cerita aja. Yang ini masa cerita yang ini kita baca kitab. Abdul Rahman bin Auf orang yang pandai berniaga. Ketika dia datang Madinah, dia tak bawa barang yang dekat Mekah. Semua harta dia kalau dia bawa, kantoi nanti orang dapat tahu. Bila orang dapat tahu akan bunuh orang Islam waktu tu. Jadi dia pergi macam nak keluar gimana? Macam nak keluar pergi kerja macam tu. Tapi keluar terus pergi ke Madinah, hijrah. Tak bawa. Dia bawa duit yang mana boleh dalam poket, borang poket macam tu je. Yang tak nampak macam pindah. Habis semua harta tanah semua, harta-harta dalam negeri, luar negeri semua dia tinggal. Unta-unta dia bawa unta seekor lah. Okey, sampai-sampai yang mana sempat dia, yang mana harta-harta yang dia bawa, daripada sedikit duit yang dia bawa tu, pertama sekali dia pergi pasar. Lepas dia pergi pasar, sekejap aja dah dapat berniaga. Dia beli unta kat situ juga. Lepas tu dia bawa balik, dia pergi basuh, mandi, bagi cuci. Lepas tu dia letak aksesori. Dia letak unta punya tapak, aksesori letak pelana, letak itu buat comel-comel dia punya, tak tahulah macam mana. Letak sini, lepas tu pergi jual, dapat untung. Kejap je. Lepas tu beli lagi, apa boleh buat berniaga. Beli lagi. Akhir sekali sehingga satu tahap dia dah import export dah pula. Sekejap je import export. Yang mana dia mengimport 400 ekor unta, bukan import unta, barangan dekat di atas 400 ekor unta ke Mesir. Tu 400 ekor unta. Penuh muatan ke Mesir. Dia pergi eksport. Bila sampai dia jual kat sana, dia ambil barang sana yang tak ada dekat Mekah Madinah ni. Dia penuhkan, janganlah balik muatan kosong. Penuhkan kat sana, buat balik pula. Dah dapat duit kat sana, kemudian beli barang penuhkan. Perbezaan tu itulah untung ni. Buat balik pula, balik jual kat sini. Kenapa jual dekat tempat dia? Sebab kat tempat dia tak ada barang tu. Tak kisahlah tembikar ke apa ke, baju ke. Tu cara berniaga. Kalau kita ada lori kan, nak pergi hantar kat mana ni? Nak hantar kat Johor barang-barang. Ada orang nak pindah rumah. Tak apalah, mahal tu, RM1,000. Okey. Balik tu jangan balik tu. Sebelum pergi tu, cari yang balik tu. Biarlah pergi balik ada muatan. Janganlah balik kosong. Begitulah. Jadi dia bawa pergi ke Mesir barangan-barangan daripada Madinah tu yang tak ada dekat Mesir.
Lepas dah laku semua, mula-mula cara dia jual macam mana tau? Cara berniaga, cara Nabi dia panggil. Nabi yang ajar Abdul Rahman bin Auf berniaga. Cara Nabi. Mula-mula jual, ikut harga pasaran. Macam biasa jual. Jangan kacau pasaran. Jual biasa. Dapat modal aja, lelong. Tu je cara dia. Dengan niat, lelong tadi, dengan niat, bagi orang yang tak cukup duit, orang miskin, dapat juga berasa. Habis, orang kaya macam mana? Orang kaya dia memang duit. Dan dia memang nak awal. Kan orang kaya sikit-sikit, keluar model baru, dia beli dulu kan. Tu kaya, bagi lah. Dia tak ada rasa pun, dia orang kaya, dia beli dulu. Jadi, dengan niat untuk berniaga. Bila dah dapat modal, lelong, turunkan harga, dengan niat untuk sedekah sekali. Kan bersedekah tu antara untuk membanyakkan lagi harta dengan cara sedekah. Dengan banyak sedekah, lagi banyak harta boleh masuk. Jadi dengan niat sedekah, masa jual tu. Jadi dapat, untung dah memang dapat dah sebab modal dah dapat. Lepas tu begitulah. Tak susah. Tapi kita begitu lah. Dah dapat untung, dah dapat modal ni. Masa ni nak untung, dia akan jual harga yang sama supaya untung tu banyak. Ya, untung sekali tu je. Orang tak bagi dah. Tu cara dia. Kalau ikut cara Nabi ni, tak kira siapa pun akan berjaya berniaga dia. Jual harga biasa, dapat modal, jual harga murah. Dengan niat untuk orang miskin yang nak merasa juga. Ada durian. Ni musim durian. Tengok ada durian lagi. Tinggal kan dah habis musim lah. Berapa? 1 lori. Berapa ribu? Modal yang dia keluar. Dia keluar 5,000. 1 lori tu. Jual harga biasa. Macam biasa. Timbang. Macam biasalah yang selalu jual kan. Dapat je 5,000. Ada lebih kurang separuh lori lagi. Okey. Jual bakul-bakul pula. RM50 sebakul ke apa. Murah memang. Orang akan viral. Murah. Murah ketika lelong tu. Jadi bila ada lori kedua datang, orang dah datang siap-siap dah. Tapi belum lelong lagi. Nantilah tunggulah insya-Allah dalam 2-3 hari lagi baru kita lelong sebab sekarang ni baru buah baru. Orang tahu dah. Jadi orang yang nak beli murah tu dia tunggu je dulu. Orang yang tak kita nak yang fresh. 2 hari, 3 hari tu fresh. Beli awal. Duit ada kan. Akhir sekali, semua untung. Orang yang jual untung, orang yang beli pun untung. Itu cara dia. Jadi bila 400 ekor unta pergi dengan muatan balik daripada Mesir, maka keluar ia mendapat akan dia pergilah buat audit. Apa dah? Okey dah. Dia buat audit. Okey, barang ni untung berapa banyak dia buat audit. Siapa ni Abdul Rahman bin Auf? 400 ekor unta. Kalau sekarang 400 biji hailak. Sebab nak kata lori tu besar sangat. Unta tak boleh muat barang dalam lori. Terpenyek unta tu. Kita ambil hailak. Hailak tu, satu hailak tu mungkin boleh satu unta. Okey, 400 ekor unta tu perumpamaan kita berniaga 400 hailak duk pergi balik hantar barang berniaga. Macam agak-agak kita ni apa? Jutawan nak. Kalau macam tu punya berniaga. Itulah Abdul Rahman bin Auf. Okey. Maka keluar ia mendapatkan dia. Dia buat audit lah masa dah sampai. Maka lambat berpalingnya hingga luput akan dia takbiratul ihram serta Nabi SAW daripada semayang fajar, semayang subuh. Malam tu sampai, dia buat audit tak tidur sampai subuh. Masuk subuh, sikit lagi nak audit. Lagi dua ekor lagi. Sikit lagi. Okey, Siap-siap dia pun pergi. Maknanya lebih kurang mudah-mudah kata sekarang ni dah 15 minit masuk waktu subuh baru dia pergi semayang. Untuk berjemaah dengan Nabi. Sampai lega. Lega kenapa? Nampak berdiri lagi. Maknanya baru takbir lah. Pergi sampai rupanya Nabi dah baca surah. Dia pun takbir. Tiba-tiba imam rukuk. Tak sempat masbuk lah kita panggil kan. Tak sempat habis Fatihah, imam rukuk. Dia pun rukuk. Mudah kata masbuk lah. Kita tengok cerita dia ni. Dan mendapat ia akan Rasulullah SAW di dalam rukuk pada rakaat pertama. Maknanya tak tambah rakaat, dia tak berkurang rakaat. Imam salam, dia salam nanti. Bukannya dia dapat tahiyat akhir. Dia pasti lagi dapat, cuma tak sempat baca Fatihah habis je. Masbuk lah. Okey, imam dah rukuk, dia Allahu Akbar terus rukuk. Macam tu je. Tapi masih lagi, kalau kita apa? Lega tak? Tengok. Maka tak kala selesai ia daripada sembahyang, bersedekah ia akan 400 unta yang datang di Mesir itu sekaliannya dalam fisabilillah. Dia rasa punyalah menyesal. Tak dapat. Bukan masbuk rakaat kedua. Bukan tahiyat akhir nanti lepas imam salam kena tambah 2. Bukan sampai-sampai imam tengah wirid dah. Bukan. Menyesal dia cuma tak dapat takbir dengan imam takbir, dia takbir. Tak dapat tu je. Sebab 15 minit.
lambat contohlah. Tapi masih lagi tak tambah rakaat. Imam salam dia salam. Dia punya menyesal sebab engkaulah unta. Oh, macam tu dia kata. Sebab engkaulah infak fi sabilillah. 400 ekor unta. Maknanya 400 biji hailak. Berapa juta, berapa tu? Satu hailak berapa? 100,000. 100,000 kalau kita kira. Berapa, nak kira tak reti. Juta, berapa juta. Macam tu aja. Sebab kau lah aku tak dapat takbir dengan imam. Kita pernah tak dapat takbir sebab apa tadi? Sebab basuh kereta. Tak payahlah kereta main sedih ke BM dia, tak payahlah. Kita ambil lah Myvi baru beli. Myvi baru. Cukup lah. Advance Myvi. Berapa ribu je. Basuh. Sembahyang maghrib. Tak payah habis subuh lah sembahyang maghrib. Basuh. Dah masuk waktu ni. Sikit lagi. Sikit. Masuk dalam. Ambil uduk apa semua. Dah datang. Imam dah rakaat ketiga. Allah. Sebab kau lah Myvi. Esok infak. Ini. Tak ada. Tak rasa menyesal. Alah paling kurang. Paling kurang. Lepas habis sembahyang. Menyesal ni. Sebab dapat rakaat ketiga ke. Dapat rakaat kedua ke. Tak dapat takbir dengan imam. Menyesal. Ambil duit dalam poket RM10. Masuk tabung. Tu je pun tak mampu nak buat. Tak payah suruh jual rumah, tak payah pergi jual kereta, tak payah jual motor, tak payah. Tak payahlah, kita bukan martabat iman kita bukan macam para sahabat Abdul Rahman bin Auf, tak apalah. Ambil RM10, buah dalam tabung. Agak-agak boleh buat. Itu pun tak boleh buat. Silat-silat RM1 pun kena ikut. Padahal dah lambat tu. Tapi mereka tidak. Abdul Rahman bin Auf diinfak semua. Kemudian maka sembah ia, ya Rasulullah, aku perbuat begini-begini, maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram? Dia kata, ya Rasulullah, aku lambat tapi aku rasa menyesal, tapi tak apa. Aku dah infak 400 ekor unta tadi fisabilillah. Dia nak konon-konon nak kata, Nabi kata terbaik. Dia nak kata gitulah. Adakah dapat cover balik kerugian takbir dengan imam? Imam takbir, dia takbir. Sabdanya tiada. Nabi kata tak dapat. Allah, tak dapat juga. Sembah ia, ya Rasulullah, kalau macam tu aku jadikan barang yang di atasnya, yang tadi barang buat turun dulu, unta je yang bagi. Ini sekali dengan barang-barang, maksudnya sekali dengan untung-untung tu lah, sekali dengan modal-modal. Okay? Segala mata benda sekaliannya, apa yang ada atas unta tadi tu, yang berniaga tu, di dalam fisabilillah, adakah tercapai akan pahalanya? Dapat tak pahala tadi? Sabda kata Nabi, tiada, tak dapat juga. Lagi juga. Maka sembah ia, adalah di atas tiap-tiap jamal tu unta. Itu seorang sahaya, ada seorang hamba untuk jaga unta tu, buat berniaga tu. Maknanya 400 orang hamba. Kalau hamba ni, kalau sekarang punya harga sejuta. Sejuta. Kalau ada hamba lagi, kalau nak beli kan, yang teng yang tu Piramli jual. itu bohong. Dia sebenarnya dia tak, kalau ikut harga sekarang mungkin juta. Mungkin sejuta, mungkin 10 juta kalau ikut harga sekarang. Tapi tak ada hamba sekarang ni. Maknanya ada 400 orang hamba dia. Okey. Dia pun merdekakan dia bagi wajhullah ta'ala, untuk keredaan Allah. Adakah mencapai aku akan pahalanya? Dapat tak pahala takbir tadi je? Nabi kata apa? Tiada. Tak dapat juga. Berapa banyak dah habis tadi? 400 tu kita ambil berapa? 400 juta. Tambah barang-barang berapa juta lagi. Tambah, tak tahulah, berjuta-juta. Habis. Sebab tak dapat takbir dengan Nabi. Dan dia tujuan dia infak tu supaya dapat pahala, dapat cover. Tak dapat juga. Nabi kata tidak. Kemudian terakhir sekali Nabi kata, hai Abdul Rahman, jika ada dunia dan barang yang di dalamnya, kalau engkau punya semua dunia dan barang dalamnya, semua, bukan tu aja, semua engkau punya, daripada harta kamu, dan engkau jadikan dia dalam fisabilillah, kau infak fisabilillah, tiada tercapai kamu akan kelebihannya. Tak tercapai juga kelebihan. Solat berjemaah, bukan solat jemaah, imam takbir, dia takbir. Dia panggil takbiratul ula, tak dapat. Jadi bagi kita, lepas kita baca kisah ni, sebagai penutup, habis. Maka kita, bila kita jadi dapat masbuk, kita bagi sahabat, dia menghukum dirinya sendiri. Maka kita pun hukum diri kita sendiri juga. Cuma tak sampai martabat tu. Cadangan saya lah, cadangan kat sini kan orang banyak duit sini, semua kerja-kerja gebeng, semua kerja minyak, Petronas apa sini kan. Okey. Setiap satu rakaat ni cadangan aja. Wajibkan diri sendiri. Bukan wajib kau diri orang, wajibkan diri sendiri. Setiap satu rakaat tinggal RM10 pun tabung. Tabung di sini tu. Tabung derma. Keluarnya, bubuh RM10. Sebab sembahyang 4 rakaat,
dia dapat rakaat kedua, masbuk tambah satu rakaat kan? Tak RM10. Kalau tahiyat akhir, 40. Kalau subuh dapat tahiyat akhir, nanti lepas Imam Salam tambah 2 lah juga kan, sebab dapat tahiyat akhir aja. 20. Kalau langsung tak datang, 50. Rasa-rasa penuh masjid ni. Buat macam sahabat. Tak, wajibkan diri sendiri. Alah, duit banyak-banyak pun buat apa? Bukan boleh masuk kubur pun. Dan biar orang duit banyak-banyak ni, bila dah berumur 50 ke atas baru duit banyak. 30-40 ni tak banyak. Dah 50 ke atas nak makan apa sangat? Sakit itulah, gaut lah, macam manis lah, yang tinggi. Tak ada apa pun. Seronok tengok angka tu naik. Oh, naik dah. Naik dah. Oh, pencing masuk dah. Tengok itu tu je. Tak ada. Jadi masuk lah. Masuk. Jadi kita memaksa diri kita untuk menghukum diri. Seumpama kita ni salah. Istilah dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi kita salah, sedangkan ia tak salah. Tapi bagi orang lain tak salah pun, mana berdosa. Dapat rakaat ketiga dosa? Tak dosa. Tapi kita salahkan diri kita. Aku salah. Maka dengan salah tu sebab apa? Sebab aku ni mata duitan kan, suka sangat duit. Nah, ambil yang aku sayang. Bubuh. Gitu patutnya. Itu cadangan. Maka yang pertama, kaya masjid ni. Itu yang pertama. Banyak duit, banyak program boleh buat. Satu. Yang kedua, kita bersedekah. Pahala tu. Yang ketiga, agak-agak bila dah selalu asas masuk RM10, RM20, RM10, RM20, agak-agak tinggal lagi tak? Tak ada. Tak tinggal lah kita sayangkan duit. Okeylah, tak tinggal solat jemaah. Kan bagus. Mana-mana pun untung. Kedekut sangat duit, untung dapat solat jemaah, tak tinggal. Tak apalah, nanti aku bagilah. Baguslah. Walaupun tak datang solat jemaah, boleh masuk tabung. Dua-dua untung. Datang pun untung, tak datang pun untung. Kalau kita buat gitu. Itu cadangan. Kalau kata tak mampu kami nak RM10, buat RM1. RM1 mampu mampu buat RM1. Nanti terasalah. Masuk. Kalau tak datang langsung RM5. Gitu lah. Dapat 4 rakaat, dapat tahiyat akhir RM4. Gitu. Wallahu alam. Kita masuk bab yang ke-10. Habis dah bab ke-9. Alhamdulillah. Masuk bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Pula dah hari Jumaat. Apa kelebihan hari Jumaat pula? Dan hukum hakam, bukan kelebihan aja kita ni. Kita ni kelebihan, lepas tu hukum hakam. Itu yang seronok. Lepas tu kelebihan hukum hakam. Kelebihan hukum hakam, cerita. 3. Kelebihan hukum hakam, cerita. Kelebihan hukum hakam, cerita. Kita akan masuk kelebihan hukum hakam dan cerita yang berkaitan dengan hari Jumaat. Ya. Apa dia? Yang sembahyang yang tadi tu 40 berturut-turut. Bila satu je gagal, mula yang satu balik. Dia 40. Apa saja 40 hari berturut-turut tu. Sama juga nak solat jemaah yang dinamakan. Aku orang selalu solat jemaah. Tak boleh cakap lagi. 40 hari betul-betul tak? Jika 40 hari betul-betul baru boleh dikatakan orang yang sembahyang berjemaah. Jika tak betul-betul dipanggil orang sekali-sekala sembahyang jemaah. Dia kena 40 hari betul-betul. Itu 40 hari. Kalau boleh buat subuh pun sama juga. Orang kata aku selalu sembahyang subuh lah. Tengok 40 hari betul-betul tak? Jika tidak, dia nama sembahyang subuh berjemaah sekali-sekala. Kalau 40 hari baru namanya orang yang mengekali ataupun istiqamah. Nak dapat istiqamah 40 kali berturut-turut. Alah, kita boleh buatlah kat Mekah. Subuh kita datang kat Mekah berapa? 2 jam sebelum. Boleh buat kat Mekah solat jemaah, boleh buat kat Mekah. Kat Mekah kat sini sama je. Tapi tak boleh buat kat sini. Kat Mekah boleh buat. Kat Mekah hari-hari Masjidil Haram. Dekat sini haram juga, haram ada kat masjid. tak nampak muka dia, haram sungguh. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah